Baiklah, kembali lagi kita kepada kelas cikgu yang kedua. Okey, di mana hari ini cikgu akan mengajarkan kamu tentang dua lagi fasa selepas fasa lari landas, fasa lonjak, dan hari ini kamu akan belajar juga tentang dua fasa yang terakhir, iaitu fasa layangan dan fasa pendaratan. Okey, untuk fasa yang pertama ini iaitu fasa layangan. Fasa layangan merupakan salah satu fasa di mana murid ataupun atlet berada di atas angin. Dan apa yang perlu kamu lakukan ketika kamu berada di atas angin ialah kamu perlu angkat tangan kamu setinggi mungkin dan hulurkan kaki kamu ke depan bagi mendapatkan momentum daripada hasil lonjakan tersebut. Dan tangan kamu haruslah berada di hujung kaki ataupun di hujung tapak kaki. Okey? Sebelum itu, kamu perlu melakukan beberapa aktiviti bagi memantapkan ataupun melicinkan perlakuan kamu ketika berada di atas angin. Okey? Untuk aktiviti yang pertama ini, kamu perlulah melompat dengan melakukan beberapa gaya dalam lompat jauh. Okey, sebelum itu cikgu akan terangkan beberapa gaya yang dilakukan semasa kamu berada di atas angin. Okey, yang pertama sebagai contohnya gaya layar, gaya gantung dan gaya kayuh tendang ataupun dikenali sebagai bicycle kick. Okey, jadi cikgu hari ini akan fokus kepada gaya gantung sahaja. Okey, di mana cikgu telah menyediakan satu aktiviti yang sesuai bagi kamu melakukan gaya gantung. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama ini, cikgu telah sediakan satu laluan khas di mana kamu perlu melompat dengan mengaplikasikan gaya gantung. Aku akan demonstrasikan cara ataupun gaya gantung sahaja hari ini kerana cikgu telah memilih satu gaya sahaja bagi memudahkan kamu untuk faham, dan gaya ini adalah mudah untuk diaplikasikan oleh atlet yang baru ataupun atlet yang amatur seperti kamu. Jadi, tanpa melengahkan masa, cikgu akan terus kepada video demonstrasi. Untuk aktiviti yang pertama ini, murid perlu melakukan lompatan secara berdiri terlebih dahulu dengan mengaplikasikan lakuan dalam gaya gantung sahaja seperti mana yang telah cikgu tunjukkan tadi pada video slow motion cikgu. Okey, dan tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus kepada video demonstrasi untuk aktiviti yang pertama ini bagi fasa layangan.
aktiviti yang kedua di mana murid akan melakukan pelakuan ketika berada di udara. Dan hari ini aktiviti cikgu akan memfokuskan keberadaan kamu di atas angin dan apa yang perlu kamu lakukan ketika kamu berada di atas angin, iaitu kamu perlu hayunkan tangan dan hulurkan kaki kamu ke hadapan dengan sebaik mungkin ataupun selurus yang mungkin. Dan tanpa menengahkan masa, cikgu akan bagi demonstrasi untuk aktiviti yang pertama ini. Dan untuk aktiviti ini, kamu perlu mengulangnya sebanyak 2 kali dalam setiap satu set. Dan kamu perlu lakukan 2 set sahaja untuk memperkemaskan pelakuan kamu ketika berada di atas angin. Aktiviti yang kedua ini pula dikenali sebagai jump and touch the toe. Maksudnya kamu akan lompat dan sentuh di hujung tapak kaki kamu. Dan untuk melakukan aktiviti ini, pastikan kamu sediakan tilam seperti mana yang cikgu sediakan ini bagi keselamatan kamu ketika kamu berada di atas angin. Kebarangkalian untuk kamu cedera akan lebih rendah jika kamu menggunakan tilam sebagai pelapik ketika kamu mendarat. Dan kamu perlu melakukan aktiviti ini secara berdiri dahulu, dan kamu akan melompat dan sentuh dengan secepat mungkin. Cikgu harap kamu faham tentang penjelasan ataupun penerangan cikgu ini. Dan cikgu akan bagi demonstrasi bagi aktiviti ini. Cikgu ulang lagi. Baiklah, untuk aktiviti kemuncak. Aktiviti kemuncak kita dia akan dikenali sebagai run, jump and land. Maksudnya di sini kamu perlu berlari, melompat dan mendarat. Okey, seperti mana yang kamu lihat di sini, cikgu telah menyediakan satu laluan dan cikgu telah menyediakan 5 gelong, di mana setiap gelong tersebut mempunyai mata yang berbeza. Sebagai contoh, untuk gelong yang pertama, matanya adalah 1. Untuk gelong yang kedua, matanya adalah 2. Untuk gelong yang ketiga, pengiraan matanya adalah 3. Yang ini, yang keempat adalah 4, dan yang kelima akan dikira sebagai mata yang kelima. Maksudnya, murid perlulah berlari dan kemudian melompat dan mendarat di mana-mana gelong yang boleh ataupun yang dia dapat lompat sahaja, dan mata tersebut akan dikira. Untuk melakukan aktiviti ini,
murid perlu melakukan 2 kali lompatan bagi mendapat mata yang terbaik. Contohnya, untuk larian pertama, murid akan melompat dan akan mendarat di mata yang ketiga. Okey, jadi dia sekarang ada 3 mata. Ada 3 poin, maksudnya ada 3 poin. Seterusnya, untuk larian kedua, dia boleh melompat sehingga mata yang keempat ataupun poin yang keempat, dan total matanya adalah 4 tambah 3 menjadi 7 mata. Okey, dan itu adalah merupakan mata keseluruhan bagi aktiviti kemuncak ini. Dan tanpa melengahkan masa, cikgu akan terus kepada demonstrasi. Dua poin. Oke, cikgu akan lakukan larian kedua. Sentuhan kaki adalah cikgu pada yang pertama adalah pada belum yang kedua. Dan untuk lompatan yang kedua juga cikgu telah melakukan lompatan hanya sampai pada gelung yang kedua sahaja. Maksudnya sekarang cikgu ada 4 poin. Maksudnya semakin jauh poin tersebut, semakin sukar untuk kamu mendapatkan mata. Contoh, untuk gelung biru ini dikira sebagai mata yang paling besar. Sekiranya kamu boleh melompat kepada gelung yang keempat ini ataupun yang kelima, kamu akan dikira sebagai seorang atlet lompat jauh hadapan, iaitu atlet harapan. Baiklah, sekian itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu semua faham tentang apa yang ingin cikgu sampaikan dalam pengajaran hari ini. Dan sekian itu saja daripada cikgu. Terima kasih.